Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ada asyar kawkaban wasamsa wal qamar ra'aituhum bis-sajidin. Subhanallahul azim. Baik, insya-Allah pada kali ini saya akan membentangkan tugasan 2 saya berkaitan dengan penilaian alternatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, sebab itu terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Istimah dan juga Dr. Iwan di atas peluang ini. Okey, baik. So untuk penilaian alternatif yang saya pilih kali ini adalah 2 kaedah. Okey, tapi sebelum tu saya nak nyatakan bahawa khusus yang saya akan lakukan penilaian alternatif ini adalah berkaitan dengan perkembangan ataupun penyediaan bahan untuk pengajaran murid berkeperluan khas masalah penglihatan. Okey, so ianya adalah salah satu daripada subjek di dalam khusus pendidikan khas masalah penglihatan lah. Jadi bagi khusus ni pelajar akan sediakan satu bahan untuk mereka gunakan untuk mengajar di sekolah nanti. Okey, jadi bagi menilai mereka pelajar saya ni dalam subjek ini dan juga berdasarkan topik ini, yang pertamanya saya akan menggunakan kaedah portfolio. Okey, kaedah portfolio ini saya akan minta semua bahan yang pelajar telah hasilkan setiap minggu. Setiap minggu pelajar akan hasilkan 2 hingga 3 helaian penulisan braille berkaitan sesuatu topik yang mereka nak ajar lah. Okey, contohnya mereka nak mengajar berkaitan, ini contoh nama-nama alat tulis yang ada dalam kelas contohnya. Okey, jadi mereka akan braille penulisan itu berkaitan dengan tajuk tersebut. Dan setiap minggu mereka akan buat 2 atau 3 helai. Maka 2 atau 3 helai tadi saya minta pelajar masukkan di dalam portfolio sebagai bukti untuk saya nilai nantilah. Dan yang keduanya, selain daripada pelajar tadi dia buat braille secara menggunakan mesin braille itu, mereka juga akan buat satu translator menggunakan perisian dalam laptop yang diberi nama Duxbury Braille Translator DBT. Jadi segala perkataan ataupun perkara yang mereka nak ajar tu mereka akan type dulu dan akan masuk dalam sistem dan akan translate. Jadi bahan itu juga saya mohon untuk pelajar simpan di dalam e-portfolio. Maksudnya dalam satu folder dan disimpan, seterusnya dihantar kepada saya melalui email. So, ianya lebih mudah kerana saya akan dapat satu bukti secara daripada mula dia buat braille tadi dan juga kita nampak peringkat. Jadi saya akan nampaklah perkembangan atau penguasaan pelajar tadi daripada satu stage ke satu stage. Jadi saya akan minta mereka buat secara portfolio ataupun e-portfolio. Yang keduanya, saya akan menilai pelajar saya ini dengan cara projek. Okey, seperti mana saya sebut tadi, projek ini subjek ini adalah berkaitan pembinaan bahan pengajaran. Okey, untuk murid masalah penglihatan. Jadi tadi kita dah buat braille untuk murid tadi belajar. Dan yang keduanya, pelajar perlu menyediakan satu bahan okey untuk murid-murid mereka yang buta dan juga yang rabun tadi untuk belajar tentang suatu perkara. Contoh yang saya ambil di sini adalah dia nak belajar tentang geografi peta Malaysia kan, mana satu Perlis, mana satu Kedah, mana satu Selangor kan, mana satu Johor. So nanti pelajar akan buat projek tu, dia akan buat satu atas board ke kan, macam mana buat atas board yang besar. So di situ dia akan buat peta Malaysia. Okey, so sempadan antara peta Malaysia tu antara negeri dan juga sepadan laut, sepadan darat dan juga sepadan antarabangsa, mereka akan bezakan dia dengan beberapa bahan. Contohnya
peta negeri Perlis, dia gunakan benang contohnya. Peta negeri Kedah pula, dia menggunakan beras. Kalau tepi-tepi menggunakan beras. Jadi setiap negeri itu dia berbeza-beza. Nanti bila murid penglihatan ni yang tak nampak ni, dia akan sentuh tu dia tahu, oh, ini ini sepadan ni antara Perlis, ini Kedah. Bawah Kedah ada pula Perak, ada Penang. Okey, bahan yang macam itu. Yang besarlah. Okey, salah satunya. Yang keduanya mungkin ada bacaan flip, buku-buku besar kan, yang dalam tulisan besar. So pelajar akan buat projek tersebut. Okey, kalau tadi e-portfolio dengan e-portfolio tu mungkin saya akan jalankan secara individu, saya akan nilai secara individu, tetapi yang projek ini saya akan buat secara berkumpulan. 2 hingga 3 orang satu kumpulan lah. Okey, saya pilih projek ini kerana ianya bersesuaian dengan subjek yang saya ajar, iaitu penyediaan bahan pengajaran untuk murid masalah penglihatan. Jadi nanti mereka ke sekolah pun mereka akan buat juga benda tu. Kan? So saya nak menilai pun senang. So, saya nampak benda tu ada, projek tu siap, mereka bekerjasama, saya boleh nilai. Okey, jadi saya rasa itulah penilaian alternatif yang saya pilih untuk subjek saya. InsyaAllah. Okey, dan saya mengharapkan sekiranya ada penambahbaikan, itu boleh berhubung dengan saya dan juga boleh mencadangkan ke Mas Kini supaya saya nanti dapat mengajar dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.